Yang penting, asas kepada Islam ialah adil. Bagaimana mungkin kita nak selaraskan hadis ni dengan keadilan yang disebut oleh Islam? Bagaimana mungkin kalau kita baca hadis ni secara bersendirian, lalu orang merasakan bahawa saya tidak ada dalam Islam ni antara rakyat dengan pemerintah, seakan-akan bila pun betul pemerintah. Kalaupun nak baca, kalaulah dia faham begitu literal sekali, faham selapih ya hadis, patutnya dia kata dulu, saya mengingatkan para pemerintah, jangan zalim pada rakyat. Ingat bang pemerintah, lepas tu barulah ingatkan rakyat, jangan keluar menentang pemerintah. Tapi hanya hadis-hadis itu muncul tanpa diimbangi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lain, yang menyebabkan kita orang tak boleh faham konsep Islam keseluruhannya. Saya mengharapkan supaya saya nak cakap benda ni sikit, tuan-tuan dengar, pasal video ni dia akan tersebar, dan supaya juga kawan-kawan kita di kalangan ulama UMNO ke ulama PAS, supaya mereka sama-sama dengar dengan cara yang adil. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, hadis yang sahih, riwayat Tirmizi, riwayat Abu Dawud, riwayat Nabi SAW menyebut, innan nasa idza ra'u zalim falam ya'khudh ala yadayhi awshaka an ya'umma Allahu bi'iqabin min 'indihi. Sesungguhnya manusia apabila melihat orang yang zalim, kemudian dia tak menghalangnya, memegang tangannya, tangkis dia, tahan dia, dibimbangi Allah akan mengenakan kepada mereka semua hukuman daripada Allah. Mengapa hadis ini tidak dibaca? Ini juga hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan kalau tengok orang zalim, halang dia. Tiba-tiba kita baca, kalau orang zalim ambil harta kita, pukul belakang kita, tak apa, sebelahnya kita baca. Ini ada bab, bila hadis tu kelihatan bertentangan, kita nak kena tafsirkan hadis, nak kena lihat konteks sesuatu hadis Nabi SAW. Nabi SAW ada satu perjanjian yang dibuat sebelum, di zaman jahiliyah, sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Perjanjian itu di rumah Abdullah bin Jad'an. Dalam perjanjian itu, orang-orang besar Quraisy berjanji, Nabi SAW sebut halful mutayyibin ma'a umumati, syahadtu halful mutayyibin ma'a umumati, aku menyaksikan perjanjian orang-orang yang mulia di kalangan bapa-bapa saudaraku. Fama ahabba anna li humran ni'am wa inni ankuthuhu, aku lebih suka, aku kekal, aku lebih suka, kalaupun aku ada unta merah, aku lebih suka perjanjian itu daripada merongkaikan perjanjian itu. Unta merah ni lah, Arab ni sangat bahagia. Maksud kalau ada unta merah pun aku tak mau tukar. Apa perjanjian itu? Perjanjian di mana orang Quraisy berjanji apabila berlakunya ketidakadilan, Al-As bin Wa'il, dia mengenakan cara yang tak betul dalam urusan perniagaan, dengan orang biasa, maka Quraisy berjanji, kita buat perjanjian, kita akan membela orang-orang yang dizalimi di Mekah. Nabi kata, aku suka perjanjian Quraisy itu. Lau du'itu ila mithlihi fil Islam la ajabt, jika aku dipanggil ke dalam perjanjian itu di dalam Islam, masa aku dah jadi Rasul ni, aku akan terima. Maksud Nabi, kalau ada lagi perjanjian yang Quraisy buat, orang bukan Islam buat, dalam perjanjian itu menyatakan kita mempertahankan hak orang yang ditindas, aku yang telah Islam ni pun, yang jadi Rasul Islam ni, aku akan pergi sokong. Maksudnya betapa Nabi SAW luaskan konsep ini. Itu perjanjian Quraisy buat. Nabi kata, kalau aku dah jadi Rasul ni, aku dah Islam ni, Quraisy ada lagi perjanjian macam tu, aku pergi sokong. Maksudnya tak salah orang Islam kalau tengok ada orang buat perjanjian untuk mempertahankan, misalnya
katakanlah ni alam sekitar daripada dicemari, green, macam-macam sekarang NGO tahankan kehijauan dunia ni. Patut tak saya orang Islam pergi? Itu perjanjian yang baik, dia patut pergi. Nabi kata lau du'itu fil Islam ila mislihi fil Islam la ajabt. Jika aku dipanggil untuk perjanjian seperti itu dalam Islam, saya akan pergi. Jika ada orang buat persatuan mempertahankan hak orang yang dizalim, patut tak kita pergi? Walaupun yang buat tu bukan Islam, patut tak kita pergi? Patut kita pergi. La ajabt, aku akan pergi. Saya bukan kata suruh pergi siapa, saya tak. Tapi jangan terlalu sempitkan konsep. Hanya kalau orang Islam saja ajak kita boleh pergi. Hatta orang bukan Islam pun kalau ajak, kalau ia membabitkan soal. Sebab tu bila kita ada negara Islam mungkin bangsa-bangsa bersatu, ajak tentera negara Islam pergi untuk kawal negara-negara yang ditindas. Patut tak kita pergi? Kita pergi. Kalau mati dapat pahala tak? Dapat pahala. Jika tidak pun mati syahid, dapat pahala orang yang syahid. Kerana mempertahankan prinsip yang betul. Tentera kita pergi ke Somalia, pergi ke mana? Dia pergi. Kerana itu ialah suatu keputusan yang baik. Sekalipun dia buat oleh PBB, dibuat oleh United Nations, kita pergi. Kenapa? Sebab intinya bagus. Tak boleh tanya ini United Nations, ni bangsa-bangsa bersatu ni, tak boleh kira bukan orang Islam. Tak. Lau du'itu ila mislihi fil Islam la ajabt. Nabi kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jika aku dipanggil di dalamnya sedangkan aku ini dah ada Islam, nescaya aku akan menyahut seruan ini.